Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi ini 15 Ramadan 1442 bersamaan dengan 27 hari bulan 4 2021. Kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Maryam. Surah Maryam iaitu surah yang ke-19, juzuk yang ke-16. Sambungan kita pada kali ini ayat yang ke-85. Ayat 85 iaitulah insya-Allah inilah siri terakhir, siri yang ke-13 dalam surah Maryam. Kita baca beberapa ayat, kemudian kita pergi kepada perbincangan dan huraiannya insya-Allah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. Balik kita kepada ayat 85. Yauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda. Ingatkanlah, ay uzkur ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatkanlah wahai Muhammad, hari kami akan himpunkan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bertakwa untuk menghadap Allah Ar-Rahman dengan berpasuk-pasukan. Maknanya kumpulan-kumpulan datang. Masya Allah, tabarakallah. Rakibin, kumpulan yang datang dengan penuh kemuliaan. Jadi para jemaah sekalian, ayat ini Allah Ta'ala sebut setelah perbincangan kita dalam siri yang lepas, iaitu kemuliaan bagi orang-orang yang beriman dan kehinaan bagi orang yang kafir. Maka di sini Allah ceritakan kepada kita tentang kedatangan orang-orang yang beriman. Orang yang beriman, dia datang dalam keadaan penuh dengan kemuliaan. Allahu Akbar. Disambut di manakah tempat akan mereka tinggal nanti? Dengan dalam syurga penuh dengan kemuliaan, dan mereka akan mendapat keredaan Allah Azza wa Jalla. Maka ayat ini Allah sebut kepada kita tentang kedatangan orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Kemudian setelah
menyebut tentang orang yang bertakwa, maka Allah sebut kumpulan yang kedua, nama dia kumpulan mujrimin. Muttaqin, lawan dia dengan mujrimin, wal'iyazubillah. Tengok ayat yang ke-86. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا. Dan kami akan menghalau orang-orang yang bersalah ke neraka Jahannam dalam keadaan dahaga. Na'udzubillah. Tengok dua uslub gaya bahasa yang cukup menakutkan. Ayat yang pertama Allah sebut nahsyur. Al-muttaqin nahsyur. Maknanya kita kumpul orang-orang yang baik-baik. Mereka datang dengan berpasuk-pasukan, maknanya kumpulan-kumpulan. Ikut darajat. Al-awwalun, as-sabiqun, was-sabiqun, as-sabiqun depan. Kemudian mari darjat lain. Tapi kumpulan yang kedua, wa nasuqul mujrimin. Allah. Nasuq maknanya kita halau orang-orang yang jahat. Sebab dia tak mau pergi. Neraka depan. Azab. Api menyala-nyala. Jadi mereka tak mau pergi, malaikat halau. Itu perbezaan nasuqul kuffar wal usah. Dan orang-orang yang derhaka ke Jahannam, itashan musyatan, berjalan dalam keadaan dahaga, izlalan lahum, sebagai penghinaan pada mereka. Kerana mereka di dunia dulu sombong, di akhirat nanti tidak ada lagi tempat untuk dia. Tengok nota 839. Pada hari kiamat nanti, orang-orang yang bertakwa akan dibangkitkan dari kubur dan dihimpunkan untuk menghadap Allah yang melimpah rahmatnya dengan berpasuk-pasukan. Mana kumpulan-kumpulan yang datang. Dan diberi segala penghormatan serta ditempatkan mereka dalam syurga. Itulah yang kita harapkan. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, jadikan kami semua dari kumpulan ini. Kumpulan yang mendapat penghormatan, dapat kemuliaan, dan kita di dunia menjadi orang yang bertakwa. Itu syarat. Sebaliknya, wal'iyazubillah, orang yang kufur derhaka akan dihalau ke neraka Jahannam dengan hinanya dalam keadaan dahaga. La haula wala quwwata illa billah. Itulah ayat Quran. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, hadis ini panjang, hadis yang diriwayat oleh Abu Sa'id Al-Khudri, sabda Nabi SAW, "Idza kana yaumul qiyamati azana muazzinun." Pada hari kiamat nanti ada suara yang menyeru, tatba'u kullu ummatin ma kanat ta'bud. Setiap kumpulan dia kena ikut apa yang dia sembah di atas dunia dulu. Jadi semua orang ikut berhala dia, langsung ke neraka Jahannam, wal'iyazubillah. Orang-orang yang menyembah Allah Azza wa Jalla, ketika itu mereka sahaja orang yang selamat. Allahu Akbar. Jadi setiap kumpulan ini ikut ketua dia. Kita atas dunia kita pilihlah siapa yang kita nak berkawan di akhirat esok. Pilihlah orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang baik-baik. Jangan begitu berkawan dengan geng-geng yang musuh Islam, anti-Islam dan macam-macam lagi. Kalau kita kawan dengan dia, wal'iyazubillah, dibimbangi nanti kita bangkit bersama mereka pada hari kiamat. Baik. Orang-orang kafir dahlah dibangkit dalam keadaan hina. Tengok ayat 87. La yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda. Mereka tidak berhak mendapat dan memberi syafaat. Dia nak beri pertolongan kepada orang pun tak boleh. Dia juga tidak ditolong. Allahu Akbar. Orang yang mendapat syafaat, orang yang mendapat pertolongan Allah Azza wa Jalla siapa? Kecuali orang yang telah mengikat perjanjian dengan iman dan amal saleh di sisi Allah yang melimpah-limpah rahmatnya. Orang yang dapat pertolongan dia panggil syafaat. Syafaat itu makna pertolongan, bantuan.
Sama ada dia menerima bantuan ataupun dia layak memberi bantuan syafaat kepada orang lain. Tengok nota 840. Yakni tidak ada di antara umat manusia yang berhak mendapat syafaat. Syafaat itu apa? Pertolongan, bantuan. Atau dia layak memberi syafaat kepada orang lain kecuali orang yang beriman dan beramal saleh serta diizinkan oleh Allah yang melimpah-limpah rahmatnya. Jadi bukan semua orang boleh beri syafaat, walaupun dia beriman, dia hebat, tapi mesti orang itu mendapat keizinan dari Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala izin kepada orang ini untuk menerima ataupun memberi syafaat. Barulah dia layak untuk mendapat kedudukan yang sedemikian. Jadi para jemaah sekalian, kita hari ini nak dapat syafaat, nak ke tak nak? Semua orang jawab nak. Kan? Oh, nak belakang Ustaz, syafaat siapa tak nak? Jadi kita terpaksalah kena melalui lorong-lorong yang berhak, yang layak untuk kita terima syafaat. Di antaranya apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bagi tahu siapa dia dengar azan, naklah dia jawab. Jangan diberbual ketika azan sedang dikumandangkan. Habis selesai daripada azan, kita pun selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita berdoa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah sampai ke akhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu wajabat halat lahu syafa'ah yaumal qiyamah. Orang ini layak menerima syafaat aku pada hari kiamat. Kadang-kadang kita tengok lorong syafaat itu taklah payah sangat, tetapi mesti beramal dan yakin dengan dia, insya-Allah ketika itu kita akan mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik para jemaah sekalian, itu dia panggil syarat-syarat. Syarat nak menerima syafaat, itu bertakwa, beriman, dikenali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tanda-tanda dia, ghurran muhajjalin, dia sudah ada bercahaya kaki tangan daripada kesan daripada wuduk, dan ingat dia tidak melakukan perbuatan mereka-reka perkara ibadat yang tidak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu daripada cara yang besar yang perlu kita berhati-hati. Ini berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia panggil hadisul haud. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku akan wa ana faratukum alal haud, aku akan tunggu kamu di tepi kolam. Mana setiap orang beriman, yang muka dia bercahaya, tangan kaki dia bercahaya kesan daripada wudu, mereka akan pergi ke kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sekumpulan orang yang tidak dapat sampai ke kolam aku, mereka dihalau oleh para malaikat dengan sebab ma ahdatsu ba'dak, dengan sebab perbuatan mereka mencipta ibadat-ibadat yang tidak diajar oleh Nabi, maka orang ini terhalang daripada dapat minum daripada kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebab yang tersebut. Baik para jemaah sekalian, itu dua kumpulan besar yang akan terpisahlah di antara dua kumpulan ini di akhirat esok. Kemudian kita pergi kepada perbuatan yang tidak baik yang dilakukan oleh pengikut Nasara yang mendakwa mereka ini pengikut Nabi Isa alaihi salam. Ayat ini surah Maryam. Di antara maksud besar surah Maryam ini taqrirut tauhid, nak mengikrarkan tauhid, keesaan Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala tidak ada anak, tidak ada isteri, tidak ada cucu-cici, dan siapa yang mendakwa perbuatan ini satu jinayah yang cukup besar sehingga bukit bukau hampir terbelah, langit hampir runtuh dengan sebab dakwaan yang tersebut. Maka kita tengok ayat 88, Allah cerita kepada kita tentang perkara ini. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada. Wa qalu, siapa dia qalu? Mereka itu puak-puak kafir, ittakhadha ar-rahmanu waladan lah. Mereka berkata Allah Ar-Rahman mempunyai anak. Na'udzubillah. Jadi puak-puak kafir ni dia buat tuduhan jahat bahawa Allah ada anak. Perkataan ini cukup dahsyat. Karena itu kita jangan main-main. Jangan suka-suka ya nak join
kegembiraan orang-orang yang mendakwa Allah ada anak ni, jangan. Tengok apa Tuhan sebut. Laqad ji'tum syai'an idda. Demi sesungguhnya kamu telah melakukan suatu perkara yang besar salahnya. Allah. Perbuatan kamu menuduh Allah Subhanahu wa taala ada anak itu adalah satu jinayah yang besar. Jinayah yang besar. Makhluk-makhluk lain yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, bagaimana sikap mereka? Bagaimana respon mereka terhadap tuduhan-tuduhan jahat terhadap Allah Azza wa Jalla ini? Tengok ayat yang ke-90. Takadu as-samawatu yatafattarna min. Langit nyaris-nyaris pecah. Disebabkan anggapan mereka yang demikian. Mereka kata ada anak, langit hampir runtuh, pecah lagi. Sebab gementar, terlalu geram, marahnya dengan sikap perbuatan jahat manusia yang menuduh Allah sedemikian. Itu di atas, kita turun ke bawah. Wa tanshaqqul ard. Dan bumi pula nyaris-nyaris terbelah. Bumi nak terbelah. Wa takhirrul jibalu hadda. Serta gunung ganang pun nyaris-nyaris runtuh ranap. Masya Allah, tabarakallah. Allah Ta'ala gambarkan kita makhluk yang besar, cakrawala yang tinggi, langit hampir pecah, terbelah. Bumi terbelah, langit pecah. Bumi hampir terbelah. Bukit bukau hampir runtuh. Lish, kenapa? Apa yang berat sangat ni? Da'au lirrahmani walada. Allahu Akbar. Puncanya, marahnya makhluk-makhluk Allah ini kerana mereka, puak-puak kafir, puak-puak Nasara, Kristian, mendakwa, mengatakan Allah Ar-Rahman mempunyai anak. Mempunyai anak. Tengok nota di bawah, 841. Dengan ini, Allah Subhanahu wa taala menerangkan bagaimana salahnya dakwaan kaum kafir yang mengatakan Allah mempunyai anak, sehingga kan alam langit dan bumi serta gunung ganang nyaris-nyaris pecah dan hancur lebur kerana ngerinya dan besarnya dakwaan yang dusta dan tidak berasas terhadap Allah Azza wa Jalla. Itu perbuatan jinayah yang berat. Tengok ayat 92. Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Padahal tiadalah layak bagi Allah Ar-Rahman bahawa ia mempunyai anak. Orang berhajat ke isteri, berhajat kepada anak, berhajat kepada cucu cici ini, manusia makhluk yang lemah. Kita duk fikir aku ni kalau waktu muda okey lagilah kan. Kita boleh pergi sana sini. Tapi kalau sudah tua, kita dah tak larat, tak ada anak, tak ada cucu, siapa akan jaga kita? Siapa akan bantu kita? Itu nampak sangat kelemahan. Kerana itulah manusia, dia perlu kepada isteri, perlu kepada suami, perlu kepada anak, cucu, cici. Nak untuk bergantung pada masa dia lemah. Waktu dia sihat, tidak jadi masalah lah kan. Jadi tiba-tiba boleh kamu sandarkan kepada Allah Azza wa Jalla perkara yang tidak selayaknya, yang tidak sepatutnya bagi Allah, Maha Suci Allah, daripada tuduhan-tuduhan jahat puak-puak kafir yang tidak baik itu. Allahu Akbar. Maka para jemaah sekalian, di sini kita perlu muhasabah. Kita kadang-kadang bila mari perayaan kawan-kawan kita, member-member kita, waktu dia pakai topi merah, pakai baju merah, nyalakan lilin dengan pokok-pokok. Jadi kita pun sibuk juga nak pergi ucap
hari Christmas, hari Natal, hari apa kepada mereka. Kenapa? Ini perayaan agama. Bukannya perayaan budaya. Sebab mereka ada kepercayaan tersendiri. Hari kelahiran Isa. Nah, Isa, Nabi. Nabi kita. Kita sebagai seorang Islam, amanah Rasul, kita beriman kepada semua Rasul-Rasul. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Kita tak beza-bezakan di antara mana-mana Rasul yang Allah SWT utuskan kepada dunia ini. Kita beriman kepada kerasulan Nabi Isa, Abdullahi wa Rasuluhu, hamba Allah Ta'ala dengan Rasulnya. Tetapi di saat yang sama, kenapa kita pula nak pergi happy, suka-suka dengan orang yang mengatakan Isa anak Tuhan? Jangan. Sebab itulah kita mengatakan, para jemaah sekalian, jangan happy dengan kumpulan yang mendakwa Allah ada anak. Jangan. Pasal itulah ulama khilaf, ulama semasa khilaf, dia tak boleh kita ucap. Kita kata nak ucap bagi orang yang terdesak. Contohnya dia seorang Muslim, keluarga dia bukan Islam, Nasara ataupun Kristian. Ketika itu kalau dia tak ucap, mungkin dia makin jauh dengan keluarga dia. Peluang untuk dia berdakwah tidak ada. Maka ketika itu dia bolehlah. Tapi ucapan yang menunjukkan mereka gembira. Jangan ucapan menunjukkan bahawa kita reda dengan Allah, dengan Isa sebagai anak Tuhan. Tidak sekali-kali. Kena hati-hati tuan-tuan. Kata orang berjalan sangat laluan sangat licin, laluannya sangat licin, berliku, jadi kita kena hati-hati. Jangan happy-happy tak ada sebab. Oh saya pegang dengan pandangan yang kata boleh. Pagi-pagi ucap happy Christmas dekat. Buat apa? Berapa orang member awak yang Christmas? Kalau tak ucap melebatkan mereka kecil hati, mereka lari. Ramai alhamdulillah pendakwah kita yang Muslim yang asalnya daripada agama bukan Islam. Dia kata saya pun tak ucap. Tiba-tiba orang Melayu yang tak ada keluarga langsung dengan tak ada langsung hubungan dengan orang agama Kristian, sibuk-sibuk nak ucap buat apa? Jadi kita kata kita duk terhegeh-hegeh, nak tunjuk toleransi sangat buat apa? Kalau kita tak ucap pun dia orang tak marah sebab dia tahu itu agama dia. Kenapa kita nak sibuk dengan i'tiqad agama yang sangat berliku, yang sangat berbahaya ini? Jadi para jemaah sekalian, hati-hati. Jangan suka-suka. Ada benda yang terlibat dengan budaya, itu mungkin kita boleh share, boleh masyarakat. Tapi kalau yang terlibat dengan agama, jangan senang-senang ataupun mengambil mudah perkara yang tersebut. Baik, kita pergi kepada ayat 93. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Allah Subhanahu wa taala peringatkan kepada kita, ma min ahadin min ahli al-ard. Artinya tidak ada sesiapa pun di langit dan di bumi. Tak ada siapa di langit ke, di bumi ke. Apa akan jadi? Illa atir rahmani abda, malaikat ia akan datang kepada Allah Ar-Rahman sebagai hamba. Tanda di sini para jemaah sekalian, hamba di sini ada dua, al-ubudiyatu naw'an. Hamba itu ada dua kategori. Satu dia panggil al-ubudiyatul ammah. Hamba secara global, secara umumnya, sama ada dia penduduk langit, atau dia penduduk bumi, atau dia penduduk lautan, kulluhum lillah, semua mereka adalah hamba Allah Azza wa Jalla, yang baiknya, yang jahatnya, yang mukminnya, yang kafirnya, semua mereka itu hamba Allah, sama ada mereka suka atau tak suka. Mu suka ke tak suka, mu hamba Allah. Jangan duduk orang panggil tunjuk keras kepala. Jangan rasa besar, jangan rasa hebat. Kamu semua tu hamba Allah. Makan minum kamu semua rezeki Allah Ta'ala yang anugerahkan, yang bagi. Kan? Yang bagi rezeki siapa? Allah Azza wa Jalla. Tapi manusia ni itulah keadaan, mudah lupa, keras kepala. Maka di sini ayat Tuhan kata, illa atir rahmani abda, semua mereka datang kepada Allah Ta'ala sebagai hamba. Maknanya tak boleh lari lah atas dunia ni. Sama ada mereka suka atau tak suka, mereka nak ataupun tak nak, mereka adalah hamba Allah Azza wa Jalla.
Wa amman nau'us tsani, yang kategori yang kedua, dia panggil hamba khassa, al-ubudiyatul khassah, perhambaan yang khas, iaitulah perhambaan at-ta'ah wal mahabbah wattiba'il awamiri wajtinabin nawahi. Ini dipanggil hamba khas. Maknanya orang yang taat, orang yang cinta kepada Allah dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, orang yang mengikut arahan, orang yang meninggalkan larangan, itu dia panggil hamba yang khas, yang diredai, yang disayangi oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau kita kata semua manusia itu hamba Allah, illa atir rahmani abda, semua makhluk ini hamba Allah, sama ada dia nak atau tak nak. Kita cubalah kita tanya orang bukan Islam, kan? Kita kata, awak ni hamba Allah? No. You know ke tak no, mungkin jadi hamba Allah sebab Allah yang ciptakan semua kita. Tapi kalau kita kata kita orang beriman, kita orang bertakwa, kita orang yang soleh, maka itu dia panggil hamba Allah Ta'ala yang istimewa, yang khas, yang dikehendaki di dalam syariat ini, itulah yang terbaik. Kita kata alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua termasuk di kalangan hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang diredai dan disayanginya. Baiklah para jemaah sekalian, kita berpindah kepada ayat yang seterusnya. Laqad ahsahum wa 'addahum 'adda. Demi sesungguhnya Allah telah mengira mereka dengan pengetahuannya serta menghitung mereka satu persatu. Masya Allah, tabarakallah. Laqad ahsar rahman adada khalqihi kullihim. Allah Ta'ala dia tahu berapa bilangan hamba dia. Laki-lakinya berapa, perempuannya berapa. Yang kecilnya berapa, yang tuanya berapa orang. Warga mahnya ada, warga peraknya, warga apa saja. Ada semua dalam senarai rekod Allah Azza wa Jalla. Fala yakhfa alaihi ahadun minhum, tidak ada yang tersembunyi daripada ilmu Allah. Itulah yang kita keyakinan kita, sifat Allah Ta'ala ilmu. Tuhan mengetahui, yuhituna bihi ilma, Allah Ta'ala tahu secara detail apa yang ada di kalangan makhluk-makhluk yang ada di atas dunia ini, di atas lautan ataupun di daratan. Kita ingat laut ni macam orang panggil taklah banyak sangat tak. Bila kita tengok kapal selam turun 402 sampai 850 meter, oh wow, kita nampak dekatnya 1 kilometer dia punya dalam. Masya Allah, tabarakallah. Apa ada dalam tu? Semuanya diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Allah SWT yang maha mengetahui. Jadi oleh kerana kita sebut tentang kapal 402, kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Ta'ala ampunkan mereka, angkatkan darjat mereka, orang-orang yang beriman di kalangan mereka, dan terima mereka sebagai syuhada di pada al-ghariq, di antara orang yang mendapat pahala syahid ialah orang yang mati lemas. Mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat darjat mereka dan selamatkan kita semua daripada bala segala jenis perkara-perkara yang tidak baik, dan Allah Ta'ala sembuhkan anak-anak kita, keluarga kita yang diuji dengan COVID-19, yang sedang dikuarantin atau berada di mana saja. Kita minta ispi wa anta syafi la shifa'an la shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama, dan Allah selamatkan kita yang tidak kena ni supaya tak kena dan kita selamat insya-Allah. Itulah para jemaah sekalian. Baik. Nak beritahunya, laqad ahsahum wa 'addahum 'adda. Allah Ta'ala tahu semua di sudut bilangan mereka. Bagaimana keadaan mereka? Tengok ayat 95. Wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda. Allahu Akbar. Sesungguhnya dan mereka, orang mukmin, orang kafir, orang taat, orang derhaka, mereka masing-masing akan datang menghadap Allah pada hari kiamat dengan seorang diri. Masya Allah. Tengok ayat 842. Sekalian makhluk yang ada di langit dan di bumi adalah hamba Allah belaka, yang terletak di bawah tadbir susun atur
Allah Azza wa Jalla. Dan diketahui hal mereka satu persatu. Pada hari kiamat kelak masing-masing akan datang menghadap Allah dengan tidak berteman dan tidak berkawan. Seorang-seorang. Dan hanya mengharapkan pertolongan dan belas kasihan Allah. Maka bagaimanakah golongan yang kufur engkar itu tergamak, menderhaka dan mempersekutukan Allah Azza wa Jalla dengan makhluk-makhluk yang lain. Allah, bagaimana kamu semua tergamak, maknanya boleh kamu buat bagi jadikan sekutu bagi Allah Azza wa Jalla, sedangkan Allah Azza wa Jalla yang telah beri kepada kita segala nikmat, beri kepada kita keamanan, kesenangan di atas dunia, tetapi manusia ni pula pergi buat benda-benda yang bercanggah dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita beritahu, hadis Ibn Abbas yang telah kita sebut dalam siri yang dulu, Allah kata apa? Qala Allah kazzabani ibnu Adam wa lam yakul lahu zalik. Anak Adam telah mendustakan aku, tidak sepatutnya mereka buat demikian. Wa syatamani wa lam yakul lahu zalik. Mereka maki aku, tak sepatutnya mereka buat demikian. Golongan yang mendusta aku, iaitulah golongan yang menyangka aku tak mampu untuk nak kembalikan mereka hidup balik pada hari kiamat. Adapun golongan yang maki aku, yang cerca aku, iaitulah kumpulan yang mengatakan li walad, aku ada anak. Fasubhani an attakhidha sahibatan aw waladan, maha suci aku, kata Allah, daripada mengambil isteri ataupun anak. Hadis ini rawahul Bukhari. Baiklah para jemaah sekalian, kita berpindah kepada ayat yang terakhir penutup kepada surah Maryam. Ada 3 ayat, 96 hingga 98. Tengok dalam tafsir kita. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. Tengok ayat 96. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Kita ingatlah, orang yang beriman dan beramal saleh. Itu 2 syarat yang telah kita belajar kan. Orang nak dapat kebaikan ini mesti dia beriman dan beramal. Kalau dia beriman saja tak beramal, pincang. Tapi lebih baik daripada langsung tak beriman, itu lagi dahsyat. Allah yang melimpah-limpah rahmatnya akan menanamkan bagi mereka dalam hati orang ramai perasaan kasih sayang. Mana orang yang beriman, betul-betul beramal, Allah beri kepada makhluk lain rasa cinta, sayang kepada orang yang tersebut. Orang yang tersebut. Tengok nota 843. Yakni Allah Subhanahu Wa Taala akan menanamkan perasaan kasih sayang dalam hati orang ramai di dunia ini terhadap mereka. Dan akan diberikan apa yang mereka ingini pada hari akhirat kelak. Itu di mana dunia pun Allah Ta'ala kabulkan dia. Cuma kita kena ingatlah, bukan semestinya orang ramai follower, ramai pengikut itu mendapat kasih sayang Allah. Allah suka kepada dia. Ada kumpulan ramai pengikut, kalau dia pergi stadium penuh. Macam penyanyi-penyanyi, pelakon-pelakon. Sekali dia mari ke stadium kita, full, orang panggil full house istilah sekarang. Adakah itu Allah redha? Tak. Allah redha ini orang yang beramal dengan ajaran Islam, mengikut sunnah Nabi SAW. Kadang-kadang orang yang sayang kepada dia, orang yang kenal dia aja. Orang kampung dia yang tak kenal dia pun tak tahu apa.
Maka kita mengatakan kasih sayang yang diiktiraf oleh Allah Azza wa Jalla itu apabila orang itu mengikut syariat Allah Azza wa Jalla. Orang yang buat ajaran sesat, ramai pengikut dia. Oh, tak, bukan sekat kasih sayang, penuh dengan ketaksuban, taksub lagi. Seolah-olah apa yang Tok Syekh ni cakap, semuanya macam wahyu daripada Allah. Betul belaka. Masuk dalam masjid, duduk atas mimbar, cucu hokok. Ini wali majzub, wali besar. Sebab kita kena tengok, ini perbuatan yang tidak baik. Bagaimana kita nak kata dia wali? Wali ni orang yang takut pada Allah. Kan? Orang yang takut pada Allah, bukan orang yang melanggar syariat Allah Azza wa Jalla. Kita kena ingat, kita kena betul channel kita sendiri. Maka orang-orang yang beriman dan beramal disayangi oleh Allah. Bila Allah sayang, maka Allah letakkan perasaan sayang kepada dia di dalam hati hamba-hamba dia. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, hadis ini sahih dikeluar oleh Imam Bukhari dan Muslim, wal lafzu lahu, daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza habba 'abdan da'a Jibril. Bila Allah sayang kepada mana-mana hamba dia, maka dia panggil Jibril. Ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbah. Jibril, aku sayang kepada hamba aku fulan, hendaklah kamu sayang. Fayuhibbuhu Jibril. Jibril pun sayang. Summa yunadi fis sama'. Jibril pun bagi tahu kepada penduduk langit. Innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbu. Allah Ta'ala sayang kepada fulan, hendaklah kamu sayang. Fayuhibbuhu ahlus sama'. Penduduk langit semua sayang. Summa yudha'u lahul qabul fil ardi. Kemudian Allah Ta'ala letak orang ini diterima oleh masyarakat di bumi. Jadi kita kata Alhamdulillah. Tapi sebaliknya bila Allah Ta'ala benci, tak suka pada mana-mana hamba dia, dia panggil Jibril. Jibril beritahu pada penduduk langit. Kemudian orang atas dunia pun benci. Itu kita kena tengoklah benci sayang ini dengan miqyas, dengan parameter syariat. Dia bukan parameter nafsu. Kalau tengok parameter nafsu, orang yang disayangi oleh netizen siapa? Ahli-ahli maksiat. Ahli-ahli, kita tak sebutlah kumpulan mana-mana. Yang penting ahli maksiat mereka dapat. Kadang-kadang wanita kita, muslimat kita ni sabar bertepik-tempit. Tengok pelakon ke, tengok penyanyi yang dia minat. Tak kira lah penyanyi negara mananya. Melayu ke, Korea ke apa benda. Oh, penyanyi Korea mati. Punya pasang lilin, wanita, anak-anak orang Islam. Begitu sayang, kita kata, itu bukan tanda dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Walaupun ramai disayang oleh ahli bumi. Tapi miqyas, parameter kita nak tahu betul tak betul, kita tengok kepada kedudukan syariat dan sunnah yang diamal oleh mereka, itu yang menjadi tanda kepada kita. Baiklah para jemaah sekalian, kita pergi kepada ayat 97. Fa innama yassarnahu bilisanika litubashshira bihil muttaqin wa tunzira bihi qauman ludda. Maka sungguhnya kami mudahkan turunnya Al-Quran ini dengan bahasamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni bahasa Arab, ialah supaya engkau memberi khabar gembira dengannya kepada orang-orang yang bertakwa, dan supaya engkau memberi amaran dengannya kepada kaum yang degil dan ungkal di dalam kekufurannya, wal iyazubillah. Tengok ayat nota 844. Yakni Al-Quran diturunkan oleh Allah dalam bahasa Arab. Bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah supaya baginda sallallahu alaihi wasallam membacakannya kepada umat manusia dan menyampaikan berita gembira dengan balasan syurga kepada orang-orang yang beriman, yang menjunjung perintah Allah dan meninggalkan larangannya, sebagaimana yang dijanjikan di dalamnya. Dan juga supaya baginda sallallahu alaihi wasallam memberi amaran kepada orang-orang yang kafir, sebagaimana yang ditegaskan di dalamnya, bahawa mereka akan disiksa dalam neraka jika mereka masih berdegil dalam kekufuran. Dengan ini juga dapat dipaham bahawa alim ulama Islam yang mengetahui bahasa Arab dan bahasa-bahasa asing berkewajipan menterjemahkan dan menafsirkan Al-Quran ke dalam berbagai-bagai bahasa dunia untuk diketahui isinya oleh umat manusia umumnya. Kita kata Alhamdulillah, tugas ini telah dilakukan oleh para ulama Islam.
Di Madinah Al-Munawwarah ada satu tempat nama dia Mujamma' Malik Fahad Litiba'atil Mushafis Syarif. Raja Fahad, pusat cetakan Al-Quran Raja Fahad di Madinah. Saya ingat tuan-tuan dan puan-puan yang pergi ke Madinah suatu masa dulu pernah dibawa menziarahi kilang cetak Raja Fahad ini rahimahullahu taala. Jadi di kilang ini terjemahan seluruh dunia ada belakang. Dicetak di situ. Bahasa Melayu ada, bahasa Jepun pun ada, bahasa Cina pun ada, Tamil, macam-macam bahasa ada. Kita kata jazahumullahu khairah kepada ulama Islam yang telah bekerja untuk nak memahamkan Al-Quran ini kepada orang yang tidak memahami bahasa Arab. Dan juga Allah Ta'ala lah balas sebaik-baik balasannya kepada tuan yang telah menubuhkan kilang dan juga pusat penyebaran Al-Quran yang terbesar dalam dunia ini. Allah Ta'ala yajzihi khairah. Allah Ta'ala lah balas yang terbaik kepada mereka semua. Kita kata Alhamdulillah. Baiklah para jemaah sekalian, yang terakhir ayat surah Maryam yang terakhir, ayat yang ke-98. Wa kam ahlakna qablahum min qarn hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikza. Dan amatlah banyaknya kaum-kaum kafir, mana ramainya kaum-kaum kafir. Kaum kafir mana? Qabla kuffari Quraisy, sebelum puak muhir Quraisy, mana zaman Nabi. Telah kami binasakan sebelum kamu, wahai Quraisy. Engkau tidak menyedari ataupun mendengar suara yang sayup bagi seorang pun dari orang-orang yang telah dibinasakan itu. Tak tahu apa, kan? Tengok nota terakhir 845. Allah SWT mengakhiri surah Maryam ini dengan satu pengajaran yang memberi keinsafan, terutama kepada golongan yang masih berdegil dan melakukan perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Kerana amatlah banyaknya kaum-kaum yang seperti mereka telah dibinasakan oleh Allah Ta'ala pada masa yang lalu, sehingga punah ranah semuanya. Jadi Allah Ta'ala, hal tuhissu minhum, atau kamu perasan ke tidak apa yang telah berlaku kebinasaan kepada orang-orang yang dulu, ataupun tidak? Au tasma'u lahum rikza, ataupun kamu dengar suara rintihan suara mereka. Kita mengatakan kita tak dengar, kan? Kita tak dengar, tetapi kita tahu melalui wahyu yang Allah SWT ceritakan kepada kita, para jemaah sekalian. Jadi Alhamdulillah, surah Maryam yang penuh dengan pengajaran, yang penuh dengan iktibar. Yang pertama di antara pengajaran yang kita dapat di akhir surah ini, iaitu mana-mana orang yang cukup syarat. Apa dia syarat? Syarat yang pertama beriman. Syarat yang kedua beramal saleh. Kata di para ulama di antaranya Al-Fudail Ibn Iyad, syarat nak jadi salehnya amal, yang pertama kena ikhlas. Ikhlas. Yang kedua, mesti amalan tersebut bertepatan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila orang ini beriman, beramal saleh, saya ja'alu lahumur rahman wudda, Allah Ta'ala akan jadikan dia ni disayangi oleh orang-orang yang saleh sepertinya juga. Orang-orang yang baik-baik akan menyayanginya dan akan qabul apa yang disampaikan. Maka itu yang kita katakan. Baik. Kemudian yang terakhir sekali, Allah Ta'ala beri cuit kepada kita peringatan bahawa wa'lamu, dunia ini akan hilang. Umat-umat yang terdahulu sudah berapa ramai yang telah dibinasakan. Dan sekalaulah mereka itu orang yang baik, walaupun dia mati, tapi mereka akan dibangkitkan sebagai orang yang baik. Cuma kita bimbang hari ini mati dalam keadaan tidak baik, maka manusia akan dibangkit oleh Allah Azza wa Jalla mengikut apa yang ada dalam pegangan kepercayaan mereka. Mudah-mudahan Allah SWT anugerahkan kepada kita iman yang jitu, amal yang soleh, sehingga kita layak untuk menjadi orang yang disayangi oleh Allah Azza wa Jalla,
disayangi oleh malaikat Jibril dan para malaikat di langit, dan disayangi oleh penduduk bumi dengan sebab kecintaan kita, al-ubudiyah, perhambaan kita terhadap Allah Azza wa Jalla, dan sekaligus melayakkan kita ke syurga insya-Allah. Jadi para jemaah sekalian, tamatlah surah Maryam. Alhamdulillah 13 siri kuliah telah dapat kita sampaikan. Insya-Allah kita akan sambung lagi siri yang akan datang bermula surah Taha. Surah Taha dalam siri akan datang. Jadi kita banyaklah berdoa di bulan Ramadan yang berkat yang mulia ini supaya Allah Ta'ala jadikan kita. Allahumma ja'alna, ya Allah jadikan kami, dua ibu bapa kami, semua orang yang kami sayangi, termasuk dalam senarai min utaqaika minan nar, orang yang bebas daripada neraka. Itu doa kita sentiasa. Doalah kepada ibu bapa kita yang sudah meninggal, yang berada dalam kubur ataupun yang masih hidup. Kita minta mereka hidup dalam keadaan baik, mati dengan husnul khatimah, dan tersenarai sebagai orang yang dibebaskan dari neraka. Ya Rabbal Alamin, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, sebagaimana hari ini kita berada di 15 Ramadan, kata di para ulama, zahaba nisfun nisfuhu zahaba wa nisful baqi zahabun. Sedap juga dia kata. Maknanya setengah Ramadan berlalu, setengah lagi itu emas. Maknanya lagi akhir Ramadan, lagi tinggi dia punya darjat. Jadi para jemaah sekalian, marilah kita sama-sama tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Ramadan yang datang, bila-bila pun kita dalam keadaan baik, insya-Allah. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.